Hari ni kes turun, siapa nak claim kes naik hentam kerajaan, Muhammad Iskandar, PU Sapuan. Jadi kalau kita faham betul-betul tentang kes tu tuan-tuan, jadi kita faham betul-betul. Salam tuan. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Okey tuan, kalau kita faham betul-betul laporan kes yang telah dibentangkan oleh Dr. Noor Hisham, bermakna hari ini kerajaan amat berjaya tuan. Di antara orang kata apa, kerajaan yang paling berjaya lah di dunia, kita boleh katakan macam tu lah. Sebab hari ini nilaian kes dia itu tidak mengikut kepada jumlah angka tersebut. Maknanya dia mengikut kepada tahap-tahap jangkitan ni. Tak silap saya ada fasa pertama sampai fasa kelima. Kalau nak ikutkan daripada jumlah kes tersebut, hari ni 10,000 tuan. Jadi daripada jumlah tersebut, 97.7% ni adalah dia positif tidak bergejala. Maknanya yang betul-betul bergejala ni cuma ada 237 kes saja. Jadi kalau nak ikutkan dia punya kumulatif kes dia adalah 237 kes lah. Tak silap saya 237 ke 264. 200 lebih lah, senang kira macam tu lah. Sebab hari ni dia pecahan angka tu daripada 10,000 tu dia pecah kepada fasa-fasa. Sebab tu hari ni pihak salah kecil sebab tu hari ni pihak-pihak yang duk menyalahkan kerajaan hari ni depa tak dapat nak main isu ni dah. Depa tak dapat nak main sebab mereka pun tahu bahawa apabila seseorang itu mengambil vaksin, maka dia ada kemungkinan dia boleh kena jangkitan virus ini, tetapi dia tidaklah teruk. Jadi di sini waalaikumsalam ayam maya pula dah. Jadi di sini statistik ini dia ada pecahan-pecahan dia. Jadi hari ini masyarakat pun agak lega lah sikit dengan penjelasan yang penerangan lah, lebih kurang penerangan yang lebih jelas daripada pihak kerajaan, yang membuatkan rakyat hari ini tidak lagi tidak lagi memandang kepada angka itu semata-mata dan ketakutan kepada angka itu semata-mata. Jadi hari ini pihak-pihak tertentu juga tidak juga dapat menggunakan angka-angka itu untuk tujuan mereka berpolitik lah. Jadi mungkin tuan-tuan tak perasan tentang apa yang apa yang telah diterangkan oleh Dr. Noor Hisham tu. Saya minta kepada tuan-tuan untuk baca semula lah. Ada tadi dalam sinar, ada dalam buletin pun ada. Di dalam sinar harian ada, di dalam buletin pun ada. Jadi dia ikut kepada fasa lah. Jadi tak silap saya 200 lebih ini adalah yang ada gejala. Jadi hari ini bermakna hari ini kerajaan berjaya dalam orang kata program vaksinasi kebangsaan. Dan hari ini juga tuan-tuan diumumkan NGO juga boleh, NGO yang berlatar belakangkan kesihatan, sebagai contoh macam Airmedic apa semua ni, mereka juga boleh buka PPB mereka sendiri. Dan ini juga saya juga nak serulah kepada NGO ni. Selalunya NGO ini mereka lebih tertumpu kepada bandar. Yang kalau kita tengok NGO ni mereka lebih tertumpu kepada bandar lah. Jadi kita minta juga NGO ni kalau boleh nak berhubung dengan saya sendiri pun boleh kontak saya sendiri. Mungkin mereka boleh mempercepatkan, khususnya di Parlimen Alok Stark ni sendiri, kalau mereka ada nak buat program lah, NGO berlatar belakangkan orang kata kesihatan ni. Kalau kata mereka mohon, mereka lulus untuk mereka buka pusat pemberian vaksin, mereka boleh bincang dengan kita yang di luar bandar ni. Dan saya sendiri pun hari ni saya nak sebut berkenaan dengan benda ni lah. Saya rasa dia amat memerlukan di luar bandar ni. Sebab tadi dalam Clubhouse tadi pun kita ada bincangkan tentang masalah-masalah vaksinasi di peringkat luar bandar ni. Jadi di peringkat bandar ni dia tidak ada masalah sangat daripada sudut pendaftaran dan sebagainya. Mungkin ada cebisan-cebisan lah, contohnya di di Hulu Langat, di Hulu Selangor dan sebagainya, yang ada orang kata masalah internet, dan juga orang-orang tua yang tidak reti menggunakan telefon dan juga internet ni. Tapi di luar bandar ni banyak. Jadi kita pun telah pun turun dan membuat beberapa siri program. Masalah dia amat jadi amat juga rumit juga tuan. Saya nak jelaskan di sinilah, mana tahu ada NGO ni, saya nak bagi sedikit briefing lah kepada berkenaan dengan benda ni. Jadi kaedah untuk kita daftar vaksin ni dia ada 3 cara. Yang pertamanya adalah melalui MySejahtera lah.
Yang keduanya melalui website. Dia melalui vaksin covid.gov.my tu. Dan yang ketiganya adalah melalui talian telefon. So daripada sudut pendaftaran ni tidak ada masalah, kita boleh pergi menolong, orang kata apa, kita boleh menolong daripada daftar dan sebagainya. Jadi masalah yang orang kurang nampak di sini adalah masalah untuk mereka update sama ada mereka dapat ataupun tak. Mereka nak semak. Bukan update tuan-tuan, masalah untuk mereka buat semakan. Untuk mereka tahu bahawa hari itu mereka kena pergi cucuk vaksin. So apabila kita membuat pendaftaran kepada mereka, no point juga sebab mereka tak erti nak update. Mungkin dalam 100 orang tuan-tuan, dalam 100 orang mungkin kita boleh tolong bubuh dalam buku, kita tulis nama mereka dan kita tolong untuk update pada mereka. Kita telefon dia, makcik, esok makcik nak kena pergi ambil vaksin makcik kita boleh bagi tahu dia kalau 100 orang. Kalau melibatkan contoh macam di Alor Setar ni, penduduk ada 86,000 orang. Sebagai contoh lah, kita ambil sebagai contoh suku daripada tu. Suku daripada tu adalah orang-orang tua ni dan juga orang-orang yang tidak reti menggunakan website dan juga mobile mobile application ni. So dah ada dekat situ 20,000 orang. Takkanlah 20,000 orang kita nak update satu-satu, kan jadi macam pelik sikit di situ. Dan kalau boleh lah, kalau ada NGO kesihatan ni, mereka boleh datang, kita boleh atok kat mereka lokaliti. Di Alor Setar kita ada lokaliti kita lah, kampung-kampung tertentu kita boleh arrange untuk mereka buka di mana-mana mereka nak buka. Supaya mereka dapat mempercepatkan program vaksinasi ni. Kalau ada yang berminat lah, sekiranya ada yang berminat untuk melaksanakan, sebab saya baca tadi dengar kata kerajaan bagi untuk mereka buat PPV mereka sendiri. So lebih baik fokuskan di belah-belah luar bandar ni. Minta NGO untuk fokuskan lah belah luar bandar. Belah bandar ni tak apa, akses banyak. Akses banyak daripada sudut kenderaan. Saya nak bagi tahu lah, macam area Alor Setar ni boleh lagi lah dia gunakan Grab apa semua segala ni. Tapi area-area yang jauh, sebagai contoh macam Pokok Senar ke, macam Sik ke, macam Baling ke apa ke, mungkin di Pekan tu mungkin ada Grab, tapi di pelusuk-pelusuk tu jadi tidak ada pemandu Grab. Dan mungkin mereka boleh gunakan Grab untuk datang ke pusat PPV, dan nak balik tu tak ada kenderaan pula. Tidak ada orang yang nak hantar mereka balik ke situ, sebab mereka sukar untuk mendapatkan customer di area situ untuk mereka patah balik ke Pekan. So inilah barrier-barrier yang harus dilihat lah oleh pihak-pihak yang tertentu ni. Kalau boleh kita mengalu-alukan, nak hubung dengan saya sendiri pun boleh. Berhubung dengan saya, bawa mai kertas kerja apa semua, saya akan berbincang dengan ketua bahagian bersatu Alor Setar. Kita akan bincang tengok. Sebab hari tu pun di peringkat bahagian sendiri, di Parlimen Alor Setar sendiri, ketua bahagian sendiri pun pernah memberi idea berkenaan dengan benda ni. Dia sendiri pun pernah bagi idea, dan saya rasa dia akan menerima dengan hati yang terbuka dan juga dengan tangan yang terbuka sekiranya ada NGO yang berlatar belakangkan kesihatan ni yang nak membantu. Jadi kita tahu tuan-tuan, kita tahu bahawa hari ni kita nak keluar daripada kemelut ni, kita kena vaksin lah. So kalau ada pihak-pihak yang nak bantu, bukan nak bantu buat rusuhan, rusuhan dia tak boleh buat apa. Jadi kalau nak bantu dengan benda ni lah, bantu dengan benda ni. Saya rasa daripada bantuan ni dah terlampau banyak. Bantuan makanan ni dia banyak dah. Mungkin ada pihak-pihak yang terlepas pandang dan sebagainya, tapi kalau mereka main di pejabat parti pun kita boleh bagi kat mereka. Barang tu ada. Tapi yang vaksin ni, yang vaksin ni dia sukar sikit, sebab dia bukan ada simpan di pejabat bahagian. Siapa-siapa main kita boleh cucuk, tak ada. So dia perlukan ada orang-orang yang boleh buka ni lah, PPV apa semua ni, yang boleh melancarkan lagi program vaksinasi ni tuan-tuan. Yang boleh melancarkan lagi program vaksinasi ni. Kita amat terbuka hati, dan saya rasa ramai orang di luar-luar bandar pun amat mengalu-ngalukan. Amat mengalu-ngalukan lah mereka-mereka yang orang kata apa, yang nak menjadi sukarelawan, nak berjihad ni tuan. Ni jihad dia kena jihad dalam negara tu. Berjihad dalam negara tu baru boleh berjihad luar negara. Kalau kat dalam negara tak berjihad, susah. Jadi itu yang lebih penting lah. Okey tuan, yang keduanya kita terima kasih lah tuan-tuan. Hari ni semalam saya buat live, kata nak buat perhimpunan, tiba-tiba hari ni Ketua Polis Alor Setar dan juga Ketua Polis Negeri Kedah dah bagi tahu, jangan duk nak balik main belah Kedah, tak boleh
Jadi di peringkat menteri juga dibagi tahu bahawa surat MITI dibatalkan. Maknanya tak boleh dah ada salah laku untuk rentas dan juga mereka juga. Dan kita juga minta kepada pihak PDRM lah untuk tidak mengeluarkan surat tutup tulis pagar tidak membenarkan surat rentas negeri ni. Kecuali kalau isu-isu yang berkaitan dengan kecemasan yang amat. Maknanya kematian dan sebagainya. Yang lain jangan bagi. Dan kita amat berterima kasih. Saya rasa rakyat di Malaysia hari ini pun nampak tenang sikit tuan-tuan. Dalam Facebook pun nampak tenang sikit. Dalam Twitter pun nampak tenang. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi bermakna di sini rakyat berpuas hatilah dengan kerajaan yang terbaik di dunia ini. Dengan kepimpinan Perdana Menteri yang terbaik di dunia. Jadi rakyat berpuas hati. Jadi rakyat pun nampak tenang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kerajaan ambil satu tindakan dan langkah yang baik untuk rakyat. Ambil satu tindakan dan langkah yang baik untuk rakyat lah keseluruhannya. Maknanya inilah yang perlunya. Jangan macam hari tu. Jadi macam hari raya Aidilfitri tu, mula-mula kata tak bagi balik. Tiba-tiba tengok ramai balik sampai 250,000 orang. So hari ni pun ada dengar di Pulau Pinang pun mereka halau balik sampai 60,000 orang. Mereka suruh pusing balik 60,000 ke apa? 40,000 lah. Saya pun dah lupa dah angka dia. Pun dah suruh pusing balik dan sebagainya. So inilah yang rakyat suka sebenarnya. Nampak rakyat pun agak tenang, rakyat pun tak ada, orang kata apa, tak ada rasa gelisah dan sebagainya. Sebab rakyat mula gelisah apabila tempat mereka ni kes menurun, tiba-tiba ada orang lain bawa penyakit masuk dalam negara kita. Jadi inilah yang rakyat suka tuan-tuan. Jadi dalam keadaan rakyat duk suka ni tuan-tuan, ada juga pihak-pihak yang tertentu ni tuan-tuan, yang masih lagi bermain dengan persepsi tuan-tuan. Yang main ada pula Banon ya. Semalam orang tanya saya pasal Banon tu, saya kata kat dia, you bacalah dalam Facebook apa Cikgu Bat. Kalau saya nak buat live nak terang tentang apa yang Yusof Router filekan kepada Banon, saya rasa ramai orang yang akan termuntah lah di sini. Kalau saya nak terangkan tentang Anwar Al-Juburi ni, ramai orang yang akan termuntah kat sini. Jadi saya rasa tak perlulah kan. Jadi ayat-ayat yang saya sebut tu adalah ayat-ayat yang disebut oleh Anwar kepada Yusof Router, mengikut kepada percakapan Yusof Router lah. Jadi kes ini pernah dibawa ke mahkamah pada tahun 2018. Cuma pada waktu tu PKR kerajaan, maka mereka buang kes ni. Mereka buang kes ni lah tuan-tuan lah. Jadi saya kalau nak sebut tu geli lah. Jadi saya boleh sebut sikit lah dalam tu. Dia kata apa, you suka. You suka, yang mereka buat hashtag you suka tu pasal tu lah kan. Pasal Anwar pi letak dia punya kemaluan dia kepada Yusof Router. Dia telah pun mengeluarkan kemaluan dia, dan dia orang kata apa, menggesilkan kemaluan dia di seluruh badan Yusof Router dan mengatakan kepada Yusof Router, you suka, lepas tu I want to fuck you. Jadi saya geli lah tuan-tuan untuk kita bahaskan berkenaan dengan benda tu. Jadi tuan-tuan nak baca boleh pergi baca dalam Facebook Cikgu Bat. Saya tak mau sebut lah tuan-tuan. Saya tak mau sebut dalam live saya sebab benda ni amat menjijikkan. Amat menjijikkan. Sudahlah tuan-tuan. Sudahlah tentang tentang orang kata video jam Omega. Jadi kita pergi kepada isu parlimen. Kalau baca gairah Ere Hairah benda tu saya tak faham. You suka no. Di Kelantan ada kluster baru pula. Berat. Ni berat ni. Ni berat tuan. Jadi dia bukan kata di Kelantan je, di utara pun juga dah wujud dah peningkatan kes disebabkan manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab ni lah. Dan kita harapkan juga tuan-tuan, jangan sekadar di compound mereka ni. Sebab Hamzah Zainuddin pernah berjanji sebelum kita pergi kepada parlimen tuan-tuan. Hamzah Zainuddin telah berjanji kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa mana-mana orang yang langgar SOP lepas ni dia akan diletakkan di dalam penjara. Jadi Datuk Seri Hamzah Zainuddin dah janji, maka tunaikan janji ni. Jadi rakyat duk marah hari ni. Sebab apa? Sebab compound 2,000 dan sebagainya, kes meningkat, rakyat marah sebenarnya. Jadi jikalau mereka ni buat, sumat mereka masuk penjara terus, saya ingat rakyat akan suka. Sebab apa?
Sebab mereka ni memang betul-betul menyusahkan orang ramai. Di Kedah, kes dah menurun dah sebenarnya. Tiba-tiba ada pula bodoh-bodoh yang bawa masuk kes di Kedah. Maka meningkat pula kes di Sungai Petani. Begitu juga di Kelantan. Di Kelantan tak silap saya, kes dah 1%. Dah 1% dah. Sebab mereka dah berjaya dalam program vaksinasi. Tiba-tiba pula masuk main pula di Kelantan. Jadi ini yang jadi masalah dia. Jadi kita tuntutlah rakyat hari ini tuntut janji kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk apa? Untuk untuk mengotakan janjinya. Maknanya untuk memenjarakan mereka-mereka yang langgar SOP. Jangan sekadar compound. Hari ni main badminton kena RM2,000. Mau kata dia tu duit banyak. Dia nak heran apa? Dia bayar RM2,000. Lepas tu dia buat lagi. So dia menyusahkan rakyat. Jadi bubuh dalam penjara. Bila bubuh dalam penjara, mana ada masyarakat yang nak masuk dalam penjara? Sebab rekod. Walaupun dia masuk satu hari, dia tetap juga digelar sebagai banduan. Jadi bila dia masuk kes liwat, dia digelar sebagai banduan Al-Juburi. Kalau dia masuk satu hari ni, dia digelar sebagai banduan. So mana ada orang yang nak jadi banduan? Bila dia jadi banduan, sukarlah untuk dia bekerja dan sebagainya. So, kena ada example. Sebab law, undang-undang ini dibuat untuk mendisiplinkan seseorang. Dan untuk memberi example kepada orang yang lain. Supaya mereka tidak membuat kesalahan yang sama. Jadi, rakyat hari ini menuntut apa yang Datuk Seri Hamzah Zainuddin bagi tahu kepada seluruh Malaysia sebelum ini. Jadi, make them as example. So that people, don't follow them. So, orang takkan ikut dah apa yang mereka buat ni. Jadi bila kita terlampau berlembut, kita terlampau bertoleransi, maka mereka ini akan membuat pelbagai perkara. Dan akhirnya perkara yang mereka buat itu dia akan bagi kesan yang buruk juga kepada kerajaan. Bila kes meningkat, orang tak kata mereka ni yang gagal dan kerajaan tidak boleh mengatakan rakyat gagal dan sebagainya. So kerajaan akan menghadapi risiko. Sebagaimana sebelum ini. So lebih baik bubuh mereka dalam penjara. So apabila kes meningkat dan sebagainya, kluster penjara lah. Dan asingkan mereka ni. Sebab dia memang kena ada pengasingan. Begitu jugalah. Di peringkat sekolah pun. Kod ada pelajar yang nakal sikit, guru-guru dia akan mengasingkan. Sebab apa? Sebab jika tidak diasingkan, maka dia akan mengganggu-gugat orang yang lain. So, orang lain ni bertunggus lumus untuk melawan COVID, mematuhi SOP, duduk dalam rumah, orang kata apa, jadi sukarela apa semua. Mereka ni, mereka ni hanya bertindak mengikut, orang kata apa, kepentingan diri mereka sendiri. Dan kesannya kepada kerajaan dan juga rakyat. Jadi, rakyat hari ini menuntut, janji yang telah pun dibuat, ni janji yang telah dibuat oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi, rakyat tuntut perkara ini. Dan meminta kepada Datuk Seri untuk menunaikan perkara ini. Wallahualam, tuan. Okey, tuan-tuan. Itu adalah berkenaan dengan benda ni lah. Jadi, kita pergi kepada Parlimen. Sebab isu hari ini saya analisa lah. Banyak isu hari ini adalah berkaitan dengan ahli-ahli Parlimen nak mogok. Nak mogok tak mau masuk Parlimen. Mereka ni suruh buka Parlimen. Lepas tu bila kita nak buka Parlimen, mereka pula nak mogok, tak mau masuk Parlimen dan sebagainya. Dan mereka menghasut rakyat. Jadi tuan-tuan, sepatutnya mereka ini kena ikut kepada titah yang dikeluarkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong memanggil Parlimen. Kuasa untuk memanggil Parlimen ini bukan kuasa Perdana Menteri, tuan-tuan. Kuasa yang siapa dia nak berdebat dengan saya tu, boleh tak ada masalah apa. Kuasa untuk memanggil Parlimen ini adalah kuasa orang kata apa, kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di bawah perkara 55 fasal yang pertama menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah memanggil Parlimen dari semasa ke semasa dan tidak boleh membiarkan 6 bulan berlalu antara persidangan yang akhir dalam satu penggal dengan tarikh yang ditetapkan untuk mesyuarat pertamanya dalam penggal yang berikutnya. Jadi Yang di-Pertuan Agong yang menetapkan tarikh dan Yang di-Pertuan Agong juga yang memanggil majlis mesyuarat. Jadi Yang di-Pertuan Agong telah bertitah bahawa Parlimen harus dibuka sebelum
1 hari bulan Ogos. Dan kerajaan telah menetapkan bahawa 26 hari bulan ini parlimen akan dibuka. Dan apabila parlimen dibuka, tuan-tuan, perkara yang pertama harus dibincangkan adalah berkaitan dengan apa? Sebelum ini mereka mengatakan bahawa warta-warta dan juga ordinan-ordinan yang dibuat oleh kerajaan haruslah dibentang ke dalam parlimen. Mereka sendiri merujuk kepada perkara 150 fasal ketiga yang menyebut bahawa 150 fasal 3, tuan-tuan, perkara 150 perlembagaan, tuan-tuan, di bawah fasal ketiga. Mana dia? 150. Okey, 150 fasal 3 menyebut bahawa proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah fasal 2B hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua majlis parlimen, dan jika tidak terlebih dahulu dibatalkan, hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis yang mengungkai proklamasi atau ordinan itu, tetapi tanpa menjejaskan apa-apa jua yang dilakukan sebelumnya menurut kuasa proklamasi atau ordinan itu, atau tanpa menjejaskan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk mengeluarkan sesuatu proklamasi baru di bawah fasal 1 atau memasyhurkan apa-apa ordinan di bawah fasal 2B. Maknanya di sini segala ordinan dan warta yang dibuat oleh kerajaan dalam tempoh darurat haruslah dibentangkan. Dan mereka nak bahas apa? Mereka cakap, mereka nak bahas. Dan juga mereka nak, orang kata apa? Nak bahas lah, tuan-tuan. Nak bahas apa? Bila nak bahas, mestilah bentang dulu. Bila dibentangkan dulu, baru akan ada perbahasan. Betul? Jadi kerajaan kena bentangkan dulu apa yang dia buat. Barulah ada soalan-soalan yang ingin dipertanyakan. Ataupun ada benda-benda yang ingin dibahaskan. So, benda ni adalah benda yang biasa. Dan tuan-tuan boleh baca sendiri di dalam perjalanan parlimen pada tahun pada 10 Februari 1970. Itu, tuan-tuan. Apabila parlimen pertama bersidang. Selepas daripada darurat 1969. 20 hari bulan, silakan tuan, 20 hari bulan Februari. So, tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Sedangkan pada 20 hari bulan Februari itu, parlimen hanya bersidang untuk bagi tahu bahawa darurat telah tamat. Lepas 2 hari baru buka pula. So, benda ni adalah benda yang biasa dan semua wakil rakyat tahu. Dan apabila di dalam tempoh perbahasan, bila di dalam tempoh perbahasan, di dalam aturan majlis mesyuarat, pihak-pihak tertentu mereka boleh mohon untuk mencelah. Mereka boleh mencelah di dalam perbahasan tu. Atas persetujuan daripada speaker. Maknanya di sini apabila menteri-menteri membentangkan berkenaan dengan apa yang telah dibuat semasa dalam tempoh darurat, maka ahli-ahli parlimen mereka boleh mencelah. Tetapi atas kebenaran speaker. Speaker yang menentukan sama ada berapa lama dan waktu bila mereka boleh mencelah. So, benda ni adalah benda yang lazim berlaku dalam parlimen. Tetapi benda ini dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang tertentu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka bukan nak fikir Hanif Katri. Syafiq bisi dengan Hanif Katri ataupun ni. Mereka ni adalah lawyer DAP. Tentu-tentu mereka cakap. Mereka cakap ni. Tapi tak apa, boleh. Saya tak takut dengan mereka. Saya tak takut, tapi kena ada rujukan lah. Saya yang orang kata cikang-cikang ni pun saya cakap saya ada rujukan. Dan dia kena menerangkan berdasarkan rujukan-rujukan yang dia baca lah. Dan saya akan rasa suka kalau mereka nak bisi dengan saya. Sebab apa? Level saya akan meningkat. Sebab apa? Dia macam kes saya dengan Tommy Thomas dekat Universiti Malaya dulu lah. Bila saya hentam mereka, orang akan kata saya hero. Ataupun dia hentam saya, orang akan kata saya hero lah. Jadi saya suka. Saya terbuka kalau dia nak masuk visi dengan saya pun tak ada masalah apa. Saya lebih suka. Jemput dia ramai-ramai. Jadi benda ni adalah benda yang lazim, yang berlaku. Jadi sengaja benda ini dipolitikkan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka tidak memikirkan tentang soal rakyat. Mereka tidak memikirkan tentang kedudukan rakyat Malaysia. Yang mereka fikirkan adalah mereka ingin membawa usul. Anwar duk sebut usul tu. Usul apa dia nak bawa?
Begitu juga dengan memorandum. Anwar kata, Anwar Al-Juburi bagi tahu bahawa dia ada pelbagai rancangan untuk menyelesaikan masalah COVID-19 kat dalam negara kita. Dan apabila memorandum yang dihantar oleh penyokong-penyokong Anwar Al-Juburi, tidak ada satu pun perancangan-perancangan yang menyebut untuk membantu rakyat Malaysia. Memorandum tersebut menyatakan bahawa 60 NGO menyokong supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan dan Yang di-Pertuan Agong melantik Anwar Al-Juburi sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Mana plan-plan untuk orang kata apa memulihkan negara? Tidak ada. So sama jugalah dengan cerita sekarang ni. Anwar Al-Juburi dia tidak ada. Dia tidak ada apa-apa perancangan apa pun. Yang dia tahu adalah dia nak bawa satu usul. Untuk orang kata apa, dia mengganggu majlis mesyuarat. Konon-kononnya dia ada numbers dan sebagainya. Sekiranya Al-Juburi ini ada numbers. Al-Juburi tidak perlu menentukan kedudukan dia di dalam Dewan Rakyat. Dia boleh menentukan dia ada numbers di luar daripada Dewan Rakyat pun. Dia boleh himpun SD untuk membuktikan bahawa Al-Juburi ada penyokong yang menyokong dia untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi sehingga ke hari ini Al-Juburi tidak pernah mendapat sokongan majoriti untuk dia membentuk kerajaan. Jadi Al-Juburi ni tuan-tuan, kita dah experience benda ni dah. Jadi perangai Al-Juburi ini, dia suka menimbulkan keresahan rakyat. Bila dia dah tak dapat nak hentam apa-apa, so dia main dalam isu ni lah. Dia main dalam isu ni. So Al-Juburi memang orang kata apa hebat dalam isu ni. Isu nak orang kata apa, nak membuntut dan isu nak membangkitkan kemarahan rakyat dan sebagainya. Jadi kita mintalah kepada rakyat di Malaysia ini supaya tidak mempercayai apa yang disebut oleh Al-Juburi. Sebab Al-Juburi ini kita dah tahu dah daripada dulu sampai sekarang dia memang penipu saja. So benda yang di parlimen ini adalah benda yang lazim pun berlaku. Dan hari ini rakyat tunggu sahaja pada 26 hari bulan. Sebab hari ini kerajaan dah buat semua dah yang rakyat nak. Apa lagi yang rakyat inginkan lagi? Rakyat nak moratorium. Tak cukup 3 bulan. Kerajaan bagi 6 bulan. Bermula bulan 8, berakhir bulan berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 1 tahun depan baru kena bayar. Jadi kerajaan dah bagi moratorium 6 bulan. EPF. Kerajaan mula-mula tak benarkan bawa keluar. Sebab apa? Sebab ada pakej-pakej bantuan lain yang kerajaan bagi. So rakyat minta duit mereka. Rakyat kata duit mereka kerajaan bagi. Sebab duit mereka. So apa lagi rakyat nak? SME. Kerajaan dah bagi hampir 5,000 dah kepada mereka. Di bawah JKP. Lepas tu apa lagi? Apa lagi yang kerajaan bagi? Banyak benda dah yang kerajaan bagi. So apa lagi yang rakyat nak sebenarnya? Apa lagi yang tidak cukup dan apa yang Anwar boleh bagi selain daripada penipuan Al-Juburi. Dan hari ini rakyat desak parlimen dibuka. Hari ini ramai orang kata bahawa kerajaan tak berani buka parlimen. Saya berbahas dalam Clubhouse. Saya kata kenapa pula tak berani buka? Kita buka pada 26 hari bulan Julai. Sebelum darurat tamat. Sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin nak main dengan politik dan sebagainya, Tan Sri tidak akan buka parlimen pada 26. Tan Sri akan buka parlimen sehingga pada 1 Ogos. Sekiranya betul lah Tan Sri ni hilang majoriti, dia akan tunggu sehingga darurat habis dan dia akan minta perkenan untuk buat mageran. Nampak tak kat situ? So kenapa Tan Sri buka 26? Kenapa Tan Sri berani buka 26? Sebab bagi Tan Sri tidak ada apa-apa majoriti ke politik ke apa. Ini semua persepsi. Masa sekarang ni bukan masa untuk kita bermain politik. Masa sekarang ni adalah untuk kita memulihkan negara kita. Hari ni tuan-tuan, bila kita tengok profesor-profesor di dalam TV, dalam radio dan sebagainya, ada tak mereka membincangkan tentang benda ni? Hari ni orang-orang intelektual, profesor-profesor di dalam bidang ekonomi dan sebagainya, mereka tidak lagi membincangkan tentang vaksin sebab rakyat dah terima vaksin dan perjalanan vaksin pun dah agak cepat. Mereka tidak lagi membincangkan tentang program pemulihan COVID sebab negara berada pada landasan yang betul. Kes menurun dan sebagainya pada bulan 1 Oktober nanti kita akan bebas. Dan mereka hari ini tidak membincangkan tentang mana ni. Mereka juga tidak membincangkan tentang bantuan-bantuan dan sebagainya. Mereka membincangkan tentang bagaimana kita nak buka sektor ekonomi.
And macam saya baca dalam Missouri punya COVID plan. And mereka plan macam mana? And orang kata macam mana mereka merancang untuk membuka sektor-sektor ekonomi. Apabila mereka mencecah kepada sesuatu ukuran kepada herd immunity, mereka akan membuka essential punya services. Antaranya berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan pelaburan luar dan sebagainya. Kemudiannya mereka akan membuka sektor pendidikan dan sebagainya. Ini yang perlu kita fokuskan. And macam yang kita dengar bahawa Menteri Pendidikan bagi sekolah akan dibuka pada 1 September. So benda ni yang kita kena bincangkan. Bagaimana sesi persekolahan tersebut? Bagaimana penilaian dibuat kepada murid-murid ini? Yang mana mereka ini menghadapi PDPR. Dan bagaimanakah cikgu membuat penilaian sama ada murid-murid ini lengkap 100% PDPR ataupun tidak lengkap. Bagaimana ukuran untuk mengetahui bahawa murid-murid ini menerima ilmu dengan sebaik mungkin. So benda ini yang perlu kita bahaskan. Berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pendidikan. Bukan berkaitan dengan Al-Juburi. Al-Juburi ni tuan-tuan, kita anggap dia tak wujud. Dan sebab apa? Kita dah tahu perangai dia daripada tahun 1998. Kita dah tahu perangai dia macam tu. So kita anggap mereka ni tak wujud. Dan perkara ini sepatutnya rakyat kena cernakan idea ini kepada kerajaan. Dan hari ini kerajaan kata untuk membuka ruang kepada mereka yang telah pun mendapat 2 dos vaksin. Sepatutnya rakyat kena demand kat sini. Rakyat dah tak fikir dah tentang mereka ni. Sebab bila sebut tentang majoriti parlimen, dia tidak ada kaitan dengan rakyat. Dia tidak ada kaitan dengan rakyat kecuali apa? Kecuali dia hanyalah keinginan ahli parlimen untuk mempertahankan kedudukan dan kuasa dia. Jadi rakyat hari ini dialihkan daripada perjuangan dan juga orang kata dialihkan daripada perjuangan dia yang sebenarnya. Jadi dia nak berjuang untuk Al-Juburi ni dengan dia punya agenda dia untuk tujuan apa? Tidak ada dapat benefit apa pun. Sekiranya rakyat buat rusuhan, rakyat buat orang kata angkat itu, angkat ini dan sebagainya, buat kekecohan dan sebagainya. Apa rakyat dapat? Sekiranya rakyat kena denda 2,000, awak Al-Juburi nak pergi bantu ataupun rakyat kena penjara, Al-Juburi nak pergi bantu. Belum tentu lagi Al-Juburi boleh bantu, dia hanya menunggang rakyat untuk demi kepentingan diri dia aja. Jadi apa hari ini yang rakyat perlu fokuskan? Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebut bahawa akan diberi kelonggaran kepada orang-orang yang telah menerima 2 dos suntikan. Apabila kita menyebut tentang kelonggaran, apa makna kelonggaran ni? Dia berkait rapat dengan ekonomi juga. Dia bukan hanya setakat kebebasan. Jadi rakyat hari ini kena fikir. Adakah kedai basuh kereta dia boleh beroperasi? Bila sebut kelonggaran hari ini, semua orang hanya tumpu, Tan Sri buka pusat beli belah. Buka pusat beli belah je, nak pergi shopping saja. Itu saja. So, kelonggaran ni haruslah diterjemahkan dalam bentuk-bentuk yang lain selain daripada pusat beli belah ni. Mungkin boleh buka sikit pusat sport center. Mungkin ada kertas-kertas kerja yang dibuat oleh orang-orang yang dalam industri sport center ini untuk membuat sedikit perancangan ataupun idea kepada pihak kerajaan. Mungkin orang-orang yang kedai basuh kereta ataupun pusat-pusat pelancongan ni, mereka ada modul-modul untuk mereka serahkan kepada kerajaan. Ini yang berlaku di luar negara yang saya baca semalam. Semalam saya baca lebih kurang dalam 6-7 artikel. Antaranya adalah Missouri dan sebagainya yang saya baca semalam. Mereka bila mereka menerima 2 dos suntikan. Jadi dia punya orang kata dia punya kluster ekonomi. Mana buka dulu? Mana keperluan ekonomi? Yang mana perlu buka dulu? Yang mana akan membantu rakyat? Yang mana akan membantu? Dia ada semua yang dia listkan. So negara kita sekarang ni, adakah kita fikir ke arah tu? Adakah kita fikir ke arah tu ataupun hari ni rakyat hanya duk tumpu kepada Al-Juburi? Rakyat dah hilang fokus hari ni. Sebenarnya saya tengok hari ni rakyat dah hilang fokus. Apabila parlimen nak dibuka, sebenarnya ahli parlimen ini membawa suara rakyat. Ini yang perlu ni macam hari ni tuan-tuan. Kita cerita kepada pegawai, kepada YB Wan Ahmad Faizal berkenaan dengan Grab Food. Jadi saya dengar dia kata dia nak masukkan dalam mesyuarat. Begitu juga dengan sport center. Jadi benda-benda ni yang kita perlu fit mereka ni, kita perlu bagi tahu kepada mereka, hantar surat, hantar email kepada mereka. Pengusaha-pengusaha ni tuan-tuan cuba tengok apa perangai orang Cina.
Perangai orang Cina macam mana? Dia tak layan Al-Juburi. Dia tak layan Al-Juburi. Al-Juburi nak kata apa, pergi mampus. Sebab dia tahu, ini Al-Juburi punya kerja, semua Al-Juburi punya political mileage. Dia buat apa orang Cina? Mereka desak sekarang ni kan. Industri. Orang industri pun, mereka dah bunyi suara dah. Mungkin boleh buka. Orang yang gedung, pakaian tekstil pun dah bunyi suara. Yang pasar raya pun dah bunyi suara. Tapi orang Melayu masih lagi duk ikut Al-Juburi. Dapat apa ikut Al-Juburi ni? Tak dapat apa lah. Jadi kita kena fikir kepada hak kita. Bila kita dah sampai kepada herd immunity, maka ekonomi akan dibuka. Benda ini yang perlu kita bahaskan, kita bincangkan. Mungkin ada orang dalam bidang ekonomi yang dia boleh sampaikan. Sepatutnya, macam saya dengar ada seorang prof ni cakap. Prof ni cakap, dia bagi tahu bahawa dia tidak bersetuju. Di dalam saat sekarang ni, kerajaan membelanjakan terlampau banyak duit. Terlampau banyak duit untuk daripada sudut segi bantuan. Sebagai contohnya, tenaga nasional bagi sampai 1 bilion dan sebagainya. Dia kata dia tak bersetuju. Sebab apa dia kata tak bersetuju? Dia kata ini hanyalah sekadar gula-gula. Ya, rakyat suka. Bila rakyat dapat duit, rakyat suka. Tapi dia adalah gula-gula. Sepatutnya duit ini digunakan untuk injek ke dalam ekonomi. Nak buat untuk orang kata mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru. Bagi subsidi kepada syarikat ataupun bagi soft loan kepada syarikat-syarikat dan sebagainya. Ini yang mereka bahaskan. Orang tak fikirlah tentang Al-Juburi. Sebab sekarang ni kita dah tahu. Kita dah sampai kepada penghujungnya. Bila kita sampai kepada penghujungnya, perkara yang lebih utama apabila kita sampai di situ adalah ekonomi. Bukannya Al-Juburi. Al-Juburi ni tuan-tuan kita lupakan dia. Dia nak buat perhimpunan. Biar 20 orang je geng-geng Al-Juburi ni pergi ikut dia. Orang lain jangan ikut. Saya rasa di sini ramai orang yang terlibat dalam perniagaan. Orang yang terlibat dalam SME dan you all pun semua you all pula dah, saya pun dah jadi macam Al-Juburi dan tuan-tuan dan puan-puan semua juga ada yang terlibat dengan NGO dan sebagainya. So gunakan platform ini untuk menasihati kerajaan, untuk memberi idea kepada kerajaan apa yang sepatutnya yang tuan-tuan rasa yang kerajaan kena buat daripada duk layan Al-Jubok ni. Jubok ni backpack kat dia dengan Jubok dia. Ni apa ni? I single lah. Tapi hampa kena tengok betul-betul tuan. Hampa kena tengok betul-betul. Kalau penyokong PKR ni, hampa kena buka profile dia, check betul-betul. Kadang-kadang nampak pakai tudung, muka cantik ya. Tapi ada belalai. Jangan duduk I suka you. Jadi kena check betul-betul. Buka profile mereka, tengok betul-betul. Tengok. Sekejap mother, sekejap jahanam. Sekejap tiba-tiba telefon suara sengau. You mama you. Jadi kena berhati-hati lah kan. Jangan duduk tiba-tiba suka. Tengok dulu profil. Ni rakan saya bagi tahu nama apa ni. Apa nama ni? Dezan Dezan. Abang Zain Saleh. Tengok ni kena perhati dulu. Buka profil tengok betul-betul. Takut lagi belalai. Pedang lawan pedang. Apa pun tak dapat. Apa pun tak dapat. PDRM ambillah tindakan orang yang seperti ini. Ambil tindakan apa tu? Ambil tindakan apa? Apa hasutan yang saya buat? Ramai geng-geng Al-Juburi masuk main dalam ni. Cuba membackup di antara mereka. Okey tuan-tuan, isu apa lagi tuan-tuan? Apa soalan tuan-tuan nak tanya tuan-tuan? Kena buat tunggu peringatan juga. Jubok kami tahu Fik Okey tuan, apa soalan ni tuan? Soalan. Waalaikumsalam Abang Zulkifli Hamzah Tilam lama tukar baru. Tilam lama tukar baru. Abang non jubok. Tilam lama tukar baru. Abang non jubok. Fik, Cili dah kutip. Kita yang laki sejati kutip Cili tak apa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita bukan jenis macam tu. Tapi mereka hak jenis-jenis macam tu. Mereka tak boleh makan cili api banyak sangat. Sakit pedih.
Sebab benda yang dimakan, dia keluar kot situ. Jadi bila makan cili banyak tuan-tuan, dia keluar kot tu, dia pedih. Kita kalau makan cili banyak pun kita berak, kita rasa hangat lubang jubuk, betul? Rasa pedih. Jadi mereka pula jenis duk masuk. Masuk dia tak boleh makan cili api banyak sangat. Mau kalau dia makan cili api, bengkak jangan main-main. Tapi saya tak jubuk pergi kutip cili tu dia nak bagi tahu lah. Jangan duk banyak sangat cili, pedih dia kata. Ada belalai ya. Lokman Adam dah bebas kan Fiq. Sebut Lokman Adam tuan-tuan, saya terkedu sikit lah. Saya dengar hari ni mengatakan rakan ataupun sahabat Lokman Adam ni telah pun kembali ke rahmatullah tuan-tuan. Jadi saya baca dalam live Amir Hijaz tadi. Saya baca dalam live Datuk Amir Hijaz. Abang Abdul Razak, waalaikumsalam. Dia ada orang komen kat situ, dia kata sahabat Lokman Adam ini telah pun kembali kepada rahmatullah. Jadi tuan-tuan, kita ambil masa ini walaupun kita berbeza pendapat daripada sudut politik tuan-tuan, walaupun kita bergaduh daripada sudut politik, walaupun kita di antara kita ni ada perselisihan yang tidak selesai, namun kita janganlah anggap perkara itu orang kata apa, memutuskan silaturahim kita. Jadi tuan-tuan, saya serulah kepada sahabat-sahabat saya, andai kata benda itu betul tuan-tuan, marilah kita sama-sama mensedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat Lokman Adam tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey tuan-tuan saya dengar begitu tuan-tuan. Saya dengar begitu. Okey tuan, ada soalan yang lain tuan-tuan. Jadi saya pun di kesempatan ini tuan-tuan, saya juga nak menasihatilah kepada rakan-rakan tuan-tuan. Jadi apa yang pihak Kementerian Kesihatan Malaysia buat itu adalah satu benda yang terbaik. Jadi perubatan alternatif ini boleh. Bukan kata tak boleh perubatan alternatif ini. Tapi risikonya adalah kepada diri kita sendiri. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita baca dalam research tadi, betul ada orang cakap bahawa benda ini mungkin. Bila dia ada perkataan mungkin, itu maknanya di situ dia amat berisiko lah. Jadi Wak Ima apa, macam saya sendiri pun tuan-tuan, saya makan juga madu. Saya makan juga habatus sauda. Saya ambil juga suplemen vitamin C, multivitamin, ginkgo biloba, omega. Saya makan semua. Saya boleh tunjuk pada tuan-tuan, saya makan, saya ada vitamin apa semua. Tetapi saya masih lagi mendengar kepada arahan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mematuhi SOP, tidak bercampur dengan rakan-rakan. Saya dengan Syazani ni berjiran tuan-tuan, tapi sampai hari ni tak pernah jumpa, terpisah disebabkan SOP. Jadi kita mematuhi SOP. Saya jogging pun jogging seorang-seorang, saya tak lepak dengan kawan-kawan, saya pakai mask dan sebagainya. Jadi kita kena dengar kepada arahan kerajaan. Dan kerajaan bila cakap suruh ambil vaksin, kita ambil. Sebab apa tuan-tuan, bila kita rasa kita lebih cerdik daripada orang yang cerdik ni, dia akan jadi masalah lah. Sebab doktor-doktor ni, mereka menghabiskan usia mereka ini dalam bidang tersebut. Doktor pakar ada, pengkaji dalam bidang itu, bidang ini. Mereka habis masa dalam bidang tersebut. Dan bila kita nak dengar, kita dengar kepada majority of scholar. Dan juga majority of doctor. Kita tak dengar kepada minority. Macam tu juga dalam sudut apa-apa ilmu pun, rujukan kita berpandukan kepada majority. Kita tidak berpandukan kepada minority. Mungkin ada pihak-pihak minority yang bercakap sedemikian. Mungkin ada di kalangan mereka yang terselamat dengan kaedah mereka, tetapi dia tidak menjamin bahawa kita akan selamat seperti mereka. Jadi ini yang jadi masalahnya. Sahabat saya baru keluar Sungai Buloh, lobak kecut dalam sel, macam siput sedut kecut je. Dia duduk dalam penjara kan? Dia bukan rayuan kan? Dia duduk dalam penjara lah ni. Saya tengok tadi ada mereka pergi hantar bantuan dan sebagainya. Di ni Lanskar Cyber hantar bantuan, dia dalam. Saya dengar dia dalam ni. Orang kata dia rayuan.
Kalau dia duduk dalam, memang dia kena katok lah tuan-tuan. Sidang akhir bulan dia kena jubah lah. Sebab dia mulut dia tak boleh tahan juga. Sebenarnya orang pun sakit hati dengan dia. Mungkin dia akan kena lah. Betul ikut nasihat kerajaan. Mereka banyak pakar lagi, betul tuan-tuan. Persoalannya makanan sunnah ni yang merapu tu amalkan je. Makanan sunnah tak ada yang merapu. Lah kena makan dan amalkan hari-hari, bukan time COVID je. Jangan tahu aja, kena faham. Betul. Betul itu saya sokong. Semua kita beroleh rahmat dan siasa dalam lindungannya. Ya, Abang Muhammad Tajuddin. Waalaikumsalam. Saya tak tahu tuan, dia masuk dalam tuan. Saya tak tahu dia masuk dalam. Betul sunyi sepi ya tuan. Rupanya dia lepas ke dalam. Tak apa Fik, nanti saya bagi tahu Syazani tu jumpa mengikut SOP apabila keadaan dah okey. Muhammad teruk Okey. Pak Long Bentayan, Waalaikumsalam. Lambat kena bayar bond 3,000 kena bayar bond 3,000. Bond apa pula dah? Jaminan bond jaminan. Okey tuan, ada soalan apa-apa? Soalan? Ana pun menghabiskan umur untuk bertalaki agama, tapi ramai yang munafikkan ana bila mereka sentap. Munafikkan ana. Siapa dia ni? Amir mana ni? Ana pun menghabiskan umur untuk bertalaki agama, tapi ramai yang munafikkan ana bila mereka sentap. Sebab saya tak apa nak faham. Tiba-tiba dia gelak. Amir mana ni? Pak Onggai petai banyak lagi ke? Green screen tu siapa dia? Green screen Muhammad Khairul Anwar. Green screen apa? Habis. Hang baca dah Afiq 77 hari hilang terus COVID. Dia macam ni lah tuan-tuan. 77 hari tu dia baca dalam Google lah kan. Dia baca dalam Google. Jadi tak tahu lah tuan-tuan, masyarakat kita ni dia kadang-kadang dia terlebih pandai, kita tak boleh nak kata apa. Sebab dia sekarang ni dia dah jadi public figure kan. Bila kita kutuk dia sekali, saya ramai yang marah kita sekali kan. Tapi baiklah dia dengan dunia dia. Bagi saya berpegang pada pihak authority dan juga pihak majority. Saya pegang dua benda ni kan. Authority, majority. Hak lain tu mampu fikir hang, aku tak mau dengar. Sebab apa? Kalau kita mati, mereka nak tanggungjawab pokok ni kan. Mereka takkan tanggungjawab mereka akan kata apa? Kenapa saya pula salah? Saya just bagi tahu je. Yang you ikut kenapa? Kenapa tak ikut kerajaan? Nampak? Kan? Macam kita beli ubat lah tuan-tuan. Kalau kita beli ubat kat kedai jamu, kita boleh tak bawa ke mahkamah? Dia jual. Dia tak paksa kita beli pun. Kita pergi beli siapa? Nampak tak di situ? Bahaya Al-Jubah, LGBT. Tengok kau Nabi Lut dulu. Allah turun bala mati habis. Itu dia bala hak kita terima di Malaysia ni. Sebab kita duk simpan Al-Jubah ni lah. Patut minum ketum insya-Allah. Saya anti ketum ni Pak Long Bentayan. Al-Umar Adam tak meninggal lagi, kawan dia tuan-tuan telah kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan ada soalan apa-apa tuan-tuan? Kalau tak ada apa-apa nanti kita boleh jumpa di Clubhouse lah. Saya akan ada di Clubhouse sampai pukul 3 tuan-tuan. Jadi ini nasihat lah kepada orang-orang kita dalam parti ni tuan-tuan. Sedikit buat akhir lah tuan-tuan. Dia hidup berparti ni, dia kena ada kesetiaan. Dia kena ada kesetiaan dan kepatuhan kepada parti. Kalau kita kata nak nampak kenapa UMNO kuat, kenapa parti-parti lain kuat? Kenapa DAP ni nampak biasa tapi mereka kuat? Sebab mereka ada semangat kesetiaan dan juga kepatuhan kepada parti. Wa ima apa pun yang berlaku, mereka tidak akan mengkritik pemimpin-pemimpin mereka secara terbuka. Tetapi mereka mengkritik pemimpin mereka secara dalaman. Mungkin ada perkara itu yang terlepas keluar, tetapi tidak ada sesiapa pun yang akan respon ke atas perkara itu sehingga semua orang akan tahu tentang perkara itu. Dia pun mungkin memerli sahaja. Jadi itulah prinsip di dalam parti. Untuk menyebabkan sesuatu parti itu kuat, dia kena ada jentera dan juga askar-askar dia yang setia dan patuh. Yang setia dan patuh. Kita kena ingat tuan-tuan, tempat dan juga rezeki yang diletakkan kepada seseorang itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan ada berada di situ kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mungkin rasa kita ni lebih cerdik daripada dia. Tuan-tuan, saya pernah masuk dalam satu clubhouse yang mana Datuk Seri Mukris Mahathir tu ada dalam tu. Saya tanya kepada dia, saya naik atas tu, mula-mula saya dengar. Dia kata apa?
And sebelum dia jadi menteri besar, dia rasa dia nak buat macam-macam. Semua dia boleh buat. Sebab bila kita duduk luar daripada sistem, memang kita rasa kita pandai, tuan-tuan. Saya dulu pun saya rasa saya pandai. Boleh awak, orang tak buat ni, orang tak buat ni, kita rasa kita pandai. Tapi sebenarnya bila kita duduk dalam sistem tu, kita jadi bodoh tiba-tiba. And itulah yang disampaikan oleh Mukris malam tu. Dia sebut berkenaan dengan benda tu lah. Bukan saya nak promote Mukris, saya nak abang dia sebut. Sedangkan dia sendiri pun boleh keluar benda yang macam tu. And macam tu jugalah dengan kita. Memang kita duk rasa macam kita pandai. And duk kata dekat YB kita. YB kita tu pula main daripada parti kita. And apalah dia ni YB ni tak erti buat kerja bangang. Macam sebut secara public. Lepas tu duk pergi tanya pula orang. And awak parti kita tidak kuat, nak kuat macam mana kalau ada orang bodoh macam hang. And dia duk pergi abang kat member-member dia. Saya ni tak bersetuju lah dengan YB ni. Dia ni tak erti buat kerja. Dia ni bangang pun semua. Kira duk bagi kat tempat dia lah macam-macam. Segala ni kan. Lepas tu dia duk main tanya kita. Tiap-tiap hari dia duk tanya kita. Weh, Syafiq, macam mana kita nak kuatkan parti? Macam mana kita nak berkukuhkan parti? Nak kuatkan parti, yang pertama semangat kesetiaan kepada parti. Yang keduanya adalah patuh kepada parti. Dalam konsep berpolitik ni, dia kena ada suara ramai. Dia kena ada perbincangan. Sebagai contohnya, kalau kata dia kena ada cawangan. Sebab tu orang politik, dia masuk melalui cawangan bahagian. Dia kena ada tapak, dia kena ada cawangan, dia kena ada bahagian. Dan perbincangan tu, dia kena bincang. Dia tak boleh tunjuk pandai. Kan? Ada ni masuk-masuk, dia kata, oh ketua bahagian bangang. Kalau ketua bahagian tu bangang, dia tak jadi ketua bahagian. Dia jadi ketua bahagian sebab dia cerdik lah. Tak semestinya dia cerdik dalam pendidikan. Mungkin dia cerdik daripada aturan politik. Ataupun dia orang yang berpengalaman dalam politik. Mungkin dia adalah orang yang bisnes. Kan? Yang ada bisnes yang besar-besar dan sebagainya. Kan? Jadi sebab tu dia letaknya di situ. Kalau dia bangang, dia tak jadi ketua bahagian. Dia cerdik, dia boleh jadi ketua bahagian. Dan dia boleh buka cawangan di bawah dia sebab dia cerdik. Jadi kita pergi, kita dengar lah apa dia cakap, kita dengar. Kadang-kadang kita rasa kita pandai, tapi sebenarnya kita pun bodoh 2 kali 5 juga. Jadi kita dengar, dia kena muzakharah. Dalam politik ni dia kena bincang, dia kena banyak perbincangan, banyak meluahkan pendapat. Dia tak boleh nak tunjuk semua. Ni jadi masalah BBNU ni. Masalah BBNU dalam politik ni, bila dia masuk dalam politik, dia rasa dia nak bawa suara tu, tak boleh. Dia ada dia punya level-level dia. Ini semua nak dia. Akulah buat ni, akulah buat tu, akulah buat ni, akulah buat tu. Tak boleh. Dia walaupun hang buat, dia akan kredit kepada parti. Macam ketua-ketua bahagian, macam ketua-ketua armada, mereka hantar bantuan. Orang nampak apa? Orang tak nampak mereka. Orang akan nampak apa? Orang akan nampak parti. Weh, bagus ya budak-budak bersatu. Bagus ya budak-budak PAS. Orang akan nampak parti. Orang tak nampak diri dia. Jadi apa-apa pun yang kita buat, kita bawa image parti, kita bawa parti. Jadi dia tak kisah siapa pun. Jadi asalkan parti kita ni berjaya, itu saja. Bukan kita nak tunjuk hebat, kita duk pergi maki. Duk kata, oh ni apa nama Setiausaha ni bangang lah, apa YB bangang, pegawai khas, apa penasihat bodoh buat kerja bagi rakyat marah. Tugas hang adalah apa? Tugas hang adalah, kalau hang tak faham, hang tanya orang yang faham. Hang pergi tanya dengan ketua armada negeri ke, tanya dengan ketua armada bahagian, tanya. Mereka akan bagi tahu sebab mereka dalam kerajaan. Ada yang exco ke pergi tanya dia. Awak jadi lagu ni, dia terang. Tugas kita bagi penerangan. Ini tak ada, kita duk kata. Lepas tu kita duk bincang pula. Bagaimana nak mengukuhkan parti kita? Bagaimana nak mengukuhkan armada? Tak kebangang. Dia sendiri yang menjatuhkan parti dia. Dia sendiri yang duk pergi hina parti dia. Konon-kononnya dia ni neutral. Walaupun saya ni orang bersatu, tapi saya terpaksa neutral. Saya terpaksa neutral demi rakyat. Ini saya kadang-kadang falsafah ni yang saya tak faham. Orang politik mana boleh neutral? Orang politik, nak abang kata hang neutral. Dia jadi lawak balik lah di situ. Saya terpaksa kutuk. Sebenarnya, hang buat kerja bangang. Hang tak perlu pun kutuk hang punya kepimpinan. Hang sepatutnya kena tanya mereka. Kalau dah betul-betul kata benda ni salah, baru kita bagi cadangan konsep dalam parti. Kalau kita rasa benda tu tak betul, kita bagi tahu dalam parti, bukan kita bagi tahu kat public. Oh ini tak kena, itu tak kena. Lepas tu boleh duk, yang peliknya, boleh duk WhatsApp kita pula tanya. Macam mana kita nak memperkukuhkan dan memperkuatkan jentera parti? Jadi dia punya kunci dia cukup senang. Ni akhir kata lah saya nak bagi. Kunci dia cukup senang. Dalam berpersatuan, sesebuah persatuan itu kuat kerana apa? Kerana kesetiaan dan kepatuhan.
And apa makna kesetiaan ni? Apa makna kepatuhan? Kepatuhan ni dia patuh kepada perlembagaan parti. And dalam perlembagaan parti kan ada cerita. Siapa majlis kerja tertinggi, and siapa ketua bahagian, siapa ketua cawangan, siapa sayap, apa semua tu adalah kepatuhan. Apa-apa kita nak buat pun mestilah patuh kepada perlembagaan parti, ikut kepada perlembagaan. Apa makna kesetiaan? Kesetiaan ni kita setia dengan parti kita. Dan kita setia. Apa-apa pun kita nak buat, kita kena fikir, kita kena letak parti kita dulu. Dan apa-apa tindakan yang kita buat, baik kata positif ataupun negatif, dia akan bawa kesan kepada parti. Dan jadi kita kena fikir kepada parti kita. Nak cakap ke nak apakah, tetap parti kita dulu. Dan orang kata apa nama ni, dia juga kesetiaan ni juga, dia melibatkan kerahsiaan. Dan rahsia-rahsia parti tak boleh dedah kat luar. Tak boleh cerita kat orang tu, tak boleh cerita kat orang ni. Kan? Saya kawan semua. Saya dengan AMK saya kawan. Dengan Muda saya kawan. Yang penting saya kawan dengan semua parti. Dengan DAP pun saya kawan. Dengan Farid Maulud tu pun saya kawan. Tapi tak semestinya rahsia parti saya nak kena pergi bagi tahu kat dia. Weh, hang hantam saya aku punya ketua bahagian. Tak ke bodoh? Itu tak ada nama dia, tidak ada kesetiaan. Tu dia panggil bukan kesetiaan, tu dia panggil kebodohan. Jadi itulah yang paling penting. Kepatuhan dan juga kesetiaan. Wallahu alam tuan-tuan. Saya rasa cukuplah setakat tu tuan-tuan. Saya tak pernah cakap tentang parti ya. Saya tak pernah hurai dalam live saya. Tapi saya terpaksa hurai sebab saya melihat benda ni amat teruk. Amat teruk yang duduk hentam kepimpinan dan saya amat tak suka. Saya cukup tak suka dalam keadaan tu. Jadi saya terpaksa sebut dalam live. Saya kalau boleh dalam live saya tak mau sebut tentang parti-parti ni apa semua. Jadi bila saya tengok keadaan tu makin membuak, jadi saya terpaksa sebut juga benda ni supaya mungkin ada BBNU ni yang tak faham tentang konsep politik ni. Jadi mereka rasa mereka semua akulah. Dalam politik tak ada aku. Dalam politik adalah dia satu pokok. Dia kena pi sekali. Dia tak boleh akulah buat ni. Aku hantar bantuan tu, akulah yang buat sini, aku ni tak boleh. Dalam politik dia tak boleh aku. Dia kena kita. Dalam politik kita. Kita bersama bahagian, kita bersama cawangan, kita bersama armada, dia tak ada aku. Dia tak ada aku. Aku nak buat ni, aku nak buat ni, dia tak boleh. Itu adalah konsep politik. Konsep politik ni cukup senang. Dia adalah keluarga. Dia ada sebuah keluarga yang ada ayah, yang ada ibu, yang ada kakak, yang ada abang dan juga ada adik. Jadi dia sebuah keluarga. Bagaimana keluarga ni berfungsi? Keluarga ni berfungsi dengan cara bersekali. Berkomunikasi, bertukar akal fikiran sesama ahli keluarga. Itu macam tu. Kalau nak aku, dia pergi duduk tak lain. Dia memang takkan boleh punya. Wallahu alam. Okey tuan. Okey tuan, saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Itu sebagai penutup kita untuk malam ni. Sebagai orang kata sebagai nasihat dan juga sedikit pengajaran daripada orang yang baru ni, yang tidaklah lama sangat dalam politik ni, tapi keluarga saya banyak adalah keluarga politik tuan. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.